Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke video kami. Dalam video ini, kami dari kumpulan 1 ingin berceritakan sedikit sebanyak tentang apakah pandangan masyarakat Malaysia berkenaan isu penularan dan vaksinasi COVID-19 di samping mengaitkan juga isu ini dalam perspektif falsafah. Pada hujung tahun 2019, suatu kes penyakit berjangkit telah muncul di China yang tanpa kita sedari pada waktu itu akan menjadi satu pandemik baharu yang mengancam dunia. Pandemik COVID-19 ini telah mengancam pelbagai negara di seluruh dunia termasuklah tanah air Malaysia dan masih berlarutan sehingga kini. Untuk melindungi rakyatnya, Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memberikan vaksinasi kepada rakyat untuk menangkis penularan COVID-19. Walau bagaimanapun, usaha vaksinasi ini menimbulkan pelbagai reaksi dan pandangan berbeza dalam kalangan rakyat Malaysia. Apakah coronavirus? Coronavirus merupakan salah satu kategori virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan seperti SARS dan MERS. Wabak COVID-19 ini mula dikesan di sebuah wilayah di China yang dikenali sebagai Hubei dan mula dikesan di beberapa buah negara lain. Kes pertama di Malaysia telah dilaporkan pada awal Januari 2020 yang dikesan pada pelancong dari China. Dan kemudian pada 11 Mac 2020 telah wujud satu kluster terbesar COVID-19 yang membabitkan perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah melakukan PKP yang dimulakan dari 18 Mac sehingga 9 Jun 2020 selama 3 bulan. Sehingga kini, pelaksanaan PKP masih diteruskan untuk fasa pemulihan bagi mencegah jangkitan COVID-19. Antara konsep falsafah yang terlibat dalam isu COVID-19 dan vaksinasinya ialah falsafah realisme, falsafah pragmatisme dan juga falsafah idealisme. Falsafah realisme dibentangkan oleh Aristotle, di mana realiti terletak kepada perkara yang dapat dilihat secara fizikal dengan mata dan bukan idea atau pandangan. Dari isu ini, pihak Barisan Harapan perlu melihat kesan-kesan vaksin kepada orang ramai, kesan ketidakambilan vaksin dan juga sentiasa mengubah suai SOP mengikut kesesuaian keadaan semasa. Yang kedua, konsep pragmatisme oleh salah satu tokohnya ialah John Dewey, di mana mereka percaya kepada pengalaman manusia untuk mengenal pasti kebenaran. Setiap individu akan menjadi lebih peka dengan kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup. Setelah mendapat pengalaman di vaksin, mereka akan percaya betapa pentingnya ilmu sains berbanding percaya kepada mitos vaksin yang tersebar. Akhir sekali, konsep idealisme oleh Socrates dan seterusnya Plato, di mana mereka percaya bahawa kebenaran dan realiti hanya wujud dalam fikiran manusia. Contohnya, segelintir individu yang percaya jenama vaksin yang berbeza mempunyai kesan yang berbeza dan ada yang menolak suntikan vaksin yang berbeza daripada kehendaknya. Punca-punca penularan COVID-19 antaranya aktiviti sosial, tidak mengamalkan penjagaan kesihatan, tidak menitik beratkan simptom-simptom COVID-19 dan melanggar standard operating procedure. Reaksi masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Terdapat banyak reaksi yang telah diberikan oleh rakyat, iaitu sama ada mereka menerima vaksinasi tersebut ataupun tidak menerima. Dan setelah mereka menyaksikan sendiri Perdana Menteri kita menerima vaksin tersebut, ramai rakyat yang telah terbuka hati untuk menerima vaksin itu. Antara kebaikan pengambilan vaksin adalah mengawal penularan COVID-19, mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19, melindungi golongan berisiko dan kembali menstabilkan ekonomi negara. Manakala keburukan pengambilan vaksin adalah kesan sampingan seperti badan terasa lemah, loya, hening dan ruam di badan ataupun boleh membawa maut sekiranya vaksin tidak sesuai dengan penerima. Terdapat beberapa cara bagi mengatasi reaksi masyarakat, antaranya ialah perkongsian di sosial media. Perkara ini sering dilakukan oleh petugas Barisan Harapan dalam menyebarkan isu semasa khususnya mengenai COVID-19 serta vaksin. Dan masa yang sama, kerajaan turut
melakukan inisiatif dengan menyebarkan info-info terkini mengenai wabak tersebut dan keberkesanan vaksin melalui program Malaysia Prihatin. Ini adalah usaha kerajaan bagi menyedarkan masyarakat serta usaha bersama dalam melindungi wabak ini. Selain itu, PDPR yang bertemakan vaksin dan COVID-19 dapat membantu dalam menyedarkan golongan muda untuk sentiasa berhati-hati dan menjaga kesihatan diri dan orang sekeliling. Dalam masa yang sama, pihak KKM juga perlulah menepis setiap berita dan info sebelum disebarkan maklumat kepada orang ramai. Bagaimana vaksinasi dijalankan? Vaksinasi dijalankan mengikut secara berperingkat ataupun berfasa mengikut kumpulan sasaran yang ditetapkan dan mengikut keutamaannya. Dalam fasa pertama, ia merangkumi para petugas hadapan, manakala fasa kedua pula melibatkan bagi petugas hadapan warga emas berumur 60 tahun ke atas serta OKU. Dan fasa ketiga pula merangkumi individu yang berumur 18 tahun ke atas. Pendaftaran boleh dilakukan melalui 5 kaedah iaitu menerusi aplikasi MySejahtera, talian hotline, laman sesawang, program bantuan dan pendaftaran di fasilitasi kesihatan. Semasa mendapatkan vaksinasi, setiap individu akan diberikan 2 dos suntikan mengikut keperluan jenis vaksin yang diberikan. Secara ringkasnya, kerangka dan konsep falsafah sememangnya sudah cukup unik sebagai asas bagi mengatasi krisis global ini. Usaha-usaha untuk menangani krisis ini seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan baik sebaik mungkin. Misalnya dalam konteks vaksinasi COVID-19, negara kita tidak terkecuali dalam krisis ini dan telah menggunakan kepakaran dan ilmu serta berlandaskan konsep falsafah bagi mengatasi masalah ini. Namun kadang-kala kemelut masyarakat agak sukar difahami kerana terdapat pelbagai idea dan pandangan yang bercanggah antara satu sama lain. Oleh itu pentingnya konsep ini diterapkan dalam kehidupan seharian. Usaha untuk menangani wabak ini bukanlah usaha satu pihak sahaja, tetapi kerajaan dan semua rakyat. Semua masyarakat seharusnya menggembleng tenaga dan membantu kerajaan dalam mengatasi masalah ini agar keadaan semakin pulih. Hentikan sikap suka menuding jari menyalahkan orang lain kerana perkara ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih.